Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah, pertama dan selamanya mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ni kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berada pada hari Jumaat penghulu pada segala hari pada tanggal 5 Februari 2021. Kita bersiaran secara langsung membawakan kepada anda Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan sidang penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, pagi ini kita bakal mengupas berkenaan dengan dua perkara yang mana berkaitan dengan kehidupan kita untuk memperbaiki, untuk mempercantikkan kehidupan daripada kita terjerumus ke lembah dosa, nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebaik mungkin, yakni berkenaan dengan makanan rohani, taubat dan istighfar. Bagaimana kupasan dan perbincangan sebentar lagi kita akan bawakan kepada penonton-penonton semua dengan kita mengikuti kupasan dari ahli panel bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada anda. Baik, sidang penonton, seperti biasa untuk buat panggilan boleh pergi ke 1800 881677 atau nak terus ke Facebook rasmi kita di Tanyalah Ustaz TV3. Di situ juga kita buat secara langsung bagi mereka yang mungkin tak berkesempatan untuk melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda, dan boleh bertanyakan soalan di ruangan komen di bawah poster yang tertera. Dan mungkin ada anda di rumah yang terlepas untuk mengetahui status terkini COVID-19 Malaysia setakat jam 5 petang semalam. Pagi ini kita bawakan sekali lagi kepada anda untuk sama-sama kita mengetahui. Baik, sama-sama kita lihat di skrin TV anda. Kalau kita dapat lihat status terkini COVID-19 di Malaysia tanggal 4 Februari 2021, mencatatkan jumlah kes sembuh 4,092 kes dan jumlah kes baru ada 4,571 kes, menjadikan jumlah kes keseluruhan 231,483 kes, dan jumlah kes sembuh setakat ini 181,886 kes. Jadi teruskan, kita masih lagi dalam keadaan terus berusaha memutuskan rantaian COVID-19 dan kita akan berjaya. Yang penting kita mematuhi SOP dan ikut apa segala yang telah ditetapkan. Baik, anda duduk di rumah, kami sajikan ilmu kepada anda. Baik, sedang penonton, pada pagi ini kita bakal bersama dengan bintang ilmuwan, yakni Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir. Apa khabar Ustaz? Selamat datang ke studio. Baik, Alhamdulillah. Baik Ustaz, dalam tempoh PKP Ustaz, apa yang dilakukan di rumah Ustaz? Ya, Alhamdulillah macam biasalah, bekerja dari rumah. Ya. Majlis ilmu online ada buat juga Ustaz? Ya, insyaAllah ada sikit-sikit lah. Subhanallah. Baik. Hebat Ustaz. Jadi Ustaz, berkenaan dengan topik perbincangan kita pada pagi ini berkenaan dengan taubat dan istighfar, makanan rohani. Mungkin Ustaz ada sedikit untuk diperkatakan untuk mukadimah awal. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Terima kasih Da'i Azrin, sidang, penonton, pendengar Tanyalah Ustaz. Moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini
kita tidak terlepas daripada melakukan kesilapan dan juga dosa. Kadang-kadang silap tetapi mungkin belum sampai kepada tahap dosa. Kadang-kadang kesilapan kita, kesalahan kita itu tercatat sebagai satu dosa. Apapun, sama ada ia kesilapan atau kesalahan ataupun dosa, perkara yang penting ialah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh buat dono lah ya. Buat dono, dono ni nak terjemah apa dah ya? Buat tak tahu je. Buat tak tahu, buat dono ya. Buat apa? Ketegak ya. Ketegak buat apa rasa sombong, takabur. Ini sesuatu yang tak boleh. Samalah. Misalnya tuan-tuan, perempuan, kita buat kesalahan di dunia ni. Ya, kita buat kesalahan di dunia, ya. Misalnya sekarang ni SOP, kita tak patuh SOP, polis tahan dan sebagainya, kita lawan polis dan sebagainya. Ini satu yang tidak sepatutnya. Kita buat kesalahan, melanggar undang-undang jalan raya dan sebagainya, orang tegur kita, kita sombong, ya, kita lawan balik. Kita menyatakan itu tidak salah, ya, kita langgar itu tidak salah dan sebagainya. Jadi saya ingat dalam kehidupan dunia pun konsepnya sama. Kalau kita buat kesilapan, kesalahan, ya, kita kembali kepada asal, kembali kepada keadaan asal, kembali kepada hukum asal, ya. Begitulah bila mana kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka konsep yang pentingnya ialah kita perlu istighfar, kita perlu kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu apabila kita membaca Al-Quranul Karim, kita membaca Al-Quranul Karim, ada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berbicara pasal istighfar dan ada ayat di dalam Al-Quran yang berbicara pasal taubat. Misalnya Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran hikayat daripada perkataan Nabi Nuh alaihi salam, anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Hendaklah kamu istighfar kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Tuhan kamu yakni Allah Subhanahu wa taala Ghaffara, Maha Pengampun. Jadi ini satu ayat bagaimana konsep istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada ayat di dalam Al-Quran yang berbicara pasal taubat. Misalnya Allah Ta'ala firman di dalam Al-Quran, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Jadi bicara kita pada hari ini ada asas di dalam Al-Quran, iaitu istighfar disebut di dalam Al-Quran dan taubat juga disebut di dalam Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz untuk mukaddimah awal perbincangan kita tentang dua perkara berkenaan dengan taubat dan juga istighfar. Jadi pada pagi ini kita akan kupas satu persatu. Kita akan mulakan dengan taubat dan seterusnya diikuti dengan istighfar. Bagi penonton-penonton yang mungkin ada persoalan yang nak ditanyakan dan mungkin ada sesuatu yang nak dikongsikan, boleh hubungi kita dan terus pergi ke Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3 untuk berbuat pertanyaan. Kita akan jawab sehabis baik soalan dari penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz. Baik Ustaz, berkenaan dengan taubat di awal ataupun mungkin ada di antara kita yang masih lagi untuk memahami apa sebenarnya yang boleh diperkatakan berkenaan dengan taubat ini secara terperinci. Maknanya kalau kita perhatikan menurut Ibnu Manzur menyebutkan taubat itu adalah kembali kepada Allah setelah melakukan dosa. Atau Ustaz ada definisi yang ringkas tetapi besar maknanya tentang taubat? Silakan. Baik, berkenaan dengan maksud taubat, definisi taubat ini, para ulama berbeza pandangan. Ya. Maknanya para ulama memberikan pelbagai definisi terhadap makna taubat itu. Ya. Misalnya apa yang disebut tadi Ibnu Manzur, ya, sebut tentang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ya definisi-definisi para ulama. Misalnya
disebutkan oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari. Ya, Sahal bin Abdullah menyebut at-taubatu tabdidul harakatil madhmumati bil harakatil mahmudati. Maksudnya taubat ini kita tukar pergerakan, kita tukar tingkah laku, kita tukar akhlak yang madhmumah, yang tidak elok, bil harakatil mahmudati, dengan tingkah laku yang terpuji, dengan akhlak yang terpuji. Maksudnya dulu kita melakukan benda yang tidak elok. Bila mana kita melakukan benda yang tidak elok, makna dikira sebagai satu dosa. Kita tukar daripada benda yang tidak elok, akhlak yang tidak elok, kepada harakatil mahmudah, kepada tingkah laku yang elok, kepada sikap yang elok. Ya, kita buang sifat yang tidak elok, ya, sifat yang tidak elok itu berdosa, kepada sifat yang elok. Misalnya apa? Misalnya dalam melakukan ibadat kita tidak ikhlas, kita riak kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ikhlas, itu sesuatu yang tidak baik, yang tercela, dia suatu dosa. Maka kita tukar daripada tidak ikhlas kepada Allah kepada ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kita sikap kita melewat-lewatkan solat, ya, melewat-lewatkan solat, kadang-kadang terlepas waktu solat, kadang-kadang sampai tak solat, kita tukar, ya, daripada tak solat, daripada perbuatan melewat-lewatkan solat kepada melaksanakan solat, ya. Kalau tak buat, laksanakan. Kalau melewat-lewatkan, kita mengerjakan solat pada awal waktu. Jadi kita tukar daripada keadaan yang tidak elok kepada keadaan yang elok. Apapun definisi para ulama, semuanya lebih kurang sama saja. Semua lebih kurang sama, iaitu kita nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa Da'i Azrin? Sebab kita kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dalam kita melakukan dosa ini, dia ada satu keadaan, iaitu dosa ini menjauhkan kita daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosa ini menjauhkan kita daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita buat dosa, makin jauh daripada rahmat Allah. Makin banyak dosa, makin jauh kita daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita ini perlu kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat perlu kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kita buat dosa, kita makin jauh daripada rahmat Allah. Kita makin jauh daripada redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana kita nak dapatkan balik rahmat Allah? Macam mana kita nak dapatkan balik redha Allah Subhanahu wa taala? Maka kita kena bersihkan diri kita. Kita kena bersihkan daripada maksiat, daripada dosa. Bila mana kita bersihkan dari maksiat, bila mana kita bersihkan daripada dosa, yakni kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita makin dekat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah maknanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, buang perkara yang tidak elok dengan berakhlak dengan akhlak yang elok. Wallahu a'lam. Mengubah ataupun kita ni transform daripada sikap kita yang buruk kembali kepada sikap yang baik, dan lagi satu itu berkenaan dengan membersihkan diri daripada dosa-dosa yang lalu. Itu di antara definisi ataupun makna taubat yang kita boleh fahami dan ambil cakna berkenaan dengan taubat dalam kehidupan membersihkan dosa. Baik, sedang menonton Keluarga Besar Tanyalah Ustaz, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru.
kembali kepada Allah setelah melakukan dosa dan ubah diri daripada perbuatan jahat kepada yang sebaiknya serta mensucikan diri daripada perkara-perkara yang tidak baik dan juga berdosa. Itu di antara definisi taubat yang boleh kita fahami. Sebentar tadi Ustaz kongsikan kepada kita untuk pencerahan awal supaya kita tidak keliru dalam memahami makna taubat tersebut. Dan ada pula di antara kita yang bertanya, mungkin ada ataupun tidak beza ataupun ciri-ciri di antara taubat dan juga istighfar, kerana mungkin ada di antara kita yang nampak sama tetapi sebenarnya ada beza pada dua istilah yang kita bawakan pada hari ini. Seperti yang sahabat kita tanya di Facebook, Tanyalah Ustaz TV3, yang sahabat kita yang bernama Rahimah Saud. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Katanya, tolong jelaskan pertalian akrab antara taubat dan istighfar supaya tidak berlaku kekeliruan makna kedua-duanya, dan bagaimana sepatutnya kita praktikkan kedua-duanya tiap hari. Terima kasih Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih juga Puan Rahimah Saud atas soalan yang ditanyakan tentang katanya pertalian akrab ataupun perbezaan di antara kedua ni Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dia saling kita kata berkait di antara istighfar dengan taubat. Bila orang suruh taubat, maknanya kena ada lah istighfar itu. Ya, kena ada istighfar. Sebab istighfar ni kita sebut astaghfirullah. Astaghfirullah. Apa makna astaghfirullah? Astaghfirullah maknanya aku minta ampun. Astaghfiru. Aku minta ampun. Saya minta ampun. Kita terjemah, kita tak kata saya, kita kata aku. Sebab aku ni menunjukkan keakraban kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cakap aku je dengan Allah Taala, kan? Aku minta ampun kepadamu ya Allah, ya. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam taubat dia ada istighfar, ya. Baik, dalam taubat ini dia ada 3 rukun paling basic. Ya, 3 rukun paling basic. Yang pertamanya kita kena menyesal. Kita kena menyesal. Tepuk dia, ya Allah, kenapa lah aku buat gitu? Menyesal, nadam, menyesal dulu, ya, menyesal. Kita tak semayang, kita menyesal. Kenapa aku tak semayang, ya? Kenapa aku tak semayang? Menyesal, satu. Yang kedua, rukun taubat yang kedua, kita berazam, ya, untuk kita tinggalkan maksiat. Kita tinggalkan maksiat tu. Makna kalau dulu tak semayang, kita tinggalkan perbuatan tidak semayang. Semayanglah. Kalau dulu kita makan rasuah, dosa makan rasuah, kita menyesal dan kita tinggalkan perbuatan makan rasuah. Jangan makan rasuah, jangan terima lagi rasuah. Kalau dulu kita bagi rasuah itu maksiat, itu dosa. Kita menyesal dan kita tinggalkan perbuatan bagi rasuah. Jangan bagi lagi rasuah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiganya, kita berazam untuk tidak mengulangi lagi maksiat itu. Kita berazam untuk tidak mengulangi lagi maksiat itu. Jadi kita ada 3 ni, menyesal, ya, menyesal. Ya Allah, kenapalah aku buat begitu, menyesal. Kita tinggalkan maksiat itu dan kita berazam untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian kita iringlah, ya, istighfar ataupun kita muqaddimah istighfar, astagfirullah. Jadi dia berkait. Bila mana ada taubat, ada istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu konsep dia. Dia Da'i Adrin macam kita kata naik basikal, naik basikal, naik gerek. Awak ada gerek? Tak ada. Gerek tak ada. Basikal ada lah. Apa beza lah. Ada lebih kurang sama aja. Gerek Belau Utara lah. Gerek Belau Utara kan. Tapi naik, saya tak naik, saya menunggang basikal. Lebih kurang lah tak. Jadi dia berkait di antara satu dengan yang lain. Berkait di antara satu dengan yang lain. Bila kita bertaubat, taubatlah kamu kepada Allah, secara otomatiknya dalam taubat tu dia mesti ada istighfar. Biasanya kan. Tak kala taubat tu tak ada istighfar. Kan, aku taubat dah tapi tak pernah istighfar langsung, kan? Jadi salah satu komponen dalam taubat itu adalah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi taubat ni dia besar. Taubat ni dia besar, ya. Istighfar tu yang kita sebutlah astaghfirullah,
Astaghfirullah. Duk saja dia astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Aku minta ampun kepadamu ya Allah, aku minta ampun wa atubu ilaik, dan aku bertaubat, aku kembali, taubat. Jadi dia perkataan tu dia sekali, astaghfirullah wa atubu ilaik. Aku istighfar, aku minta ampun kepadamu ya Allah, dan aku kembali, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Jadi secara ringkas istighfar kita sebut astaghfirullah, astaghfirullah. Bila taubat itu dia ada 3 rukun, iaitu yang pertama kita menyesal kerana buat maksiat, yang keduanya kita meninggalkan maksiat, dan yang ketiganya kita berazam untuk tidak mengulangi lagi maksiat itu. Wallahu a'lam. Maknanya 3, menyesal daripada menyesal melakukan dosa, yang kedua kita tinggalkan, dan yang ketiga kita berazam tidak mengulangi lagi. Ataupun kita boleh simpulkan mungkin taubat itu adalah wadahnya dan istighfar itu adalah komponennya. Boleh macam tu Ustaz, kita boleh simpulkan. Penzahirannya ialah istighfar. Istighfar. Ya, zahirnya tanda orang ni taubat ni dia Adalah istighfar. Sebab dia mulut nampak astagfirullahalazim, taubat tu. Sebab bila kita tengok taubat tu rukun dia tu dia lebih kepada dalaman kita. Menyesal. Kadang nampak, kadang tak nampak menyesal. Betul. Tu kan. Dia meninggalkan. Kita tak tahu dia buat maksiat tu. Dia minum arak di rumah dia, kita tak tahu. Betul. Kan? Kita tak nampak. Dan dia berazam untuk tak buat lagi maksiat. Tak nampak. Kan, berazam. Tapi bila kita tengok orang tu istighfar, astagfirullahalazim, zahirnya beristighfar, nampak ciri-ciri itulah, nampak beristighfar, nampak ciri itu, biasanya orang yang istighfar ni orang yang dia ada sifat bertaubat. Betul. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan supaya kita memahami definisi pada 2 perkataan tersebut. Dan sedang menonton, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuan. Haji Azrin, Haji Sinon, Haji Akalis sudah ya? Ya Tuan, silakan soalannya Tuan. Soalannya Ustaz, saya penyesat dengan tajuk yang baik hari iaitu taubat dan istighfar. Lagi kita maknanya banyak istighfar, banyak taubat. Tapi Ustaz, saya terlepas daripada solat fardu yang wajib dan sunat-sunat lain saat khawatir, saya hari-hari Ustaz mengajarkan membuat sunat taubat Ustaz. Maknanya tak tinggal. Lepas contohnya kalau maghrib ke atau isyak, buat sunat taubat 2 rakaat yang kita maklumkan. Jadi adakah menyalah kita ataupun elok dilakukan sedemikian Ustaz? Sebab apa? Janganlah kita beristighfar dan bertaubat. Sunat taubat tak buat. Itu saja soalan pagi ini. Tuan Haji, Tuan Haji Tukedon, yang hujung tadi tak berapa jelas. Boleh minta diulang sekali lagi? Yang mana? Soalan yang di hujung. Okey, yang di hujung soalan ni Ustaz. Kita banyak bertaubat dan beristighfar. Tapi selalu selain daripada solat fardu, solat sunat rawatib, sunat taubat ni kita kerjakan hari Ustaz. Maknanya setelah malam tu lepas maghrib ataupun setelah isyak sunat tinggal. Adakah boleh ke esok ke ataupun macam mana Ustaz nak jelaskan Ustaz pagi ini? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Haji Tukenon atas soalan yang ditanyakan. Melazimi solat sunat taubat, bila mana habis saja solat fardu maka dia selalu melaksanakan solat sunat taubat. Adakah katanya bagus dilakukan seperti ini ataupun bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita melihat kepada rukun taubat ya, rukun taubat tidaklah dinyatakan bahawa salah satu daripada rukun taubat itu adalah solat sunat taubat. Tidak dinyatakan ya. Jadi solat sunat taubat itu tidak termasuk dalam rukun taubat. Ya, tidak termasuk dalam rukun taubat. Maka kalau kita bertaubat kepada Allah, tidak semestinya kita mesti melakukan solat sunat taubat. Ya, tidak semestinya. Cuma kalau dah kita amalkan, ya, tidak mengapa, silakan kita beramal, ya, kerana dia solat sunat, ya, usolli sunnatat taubah. Dan kita pun ada belajar, contohnya dalam buku, dalam kitab agama dihuraikan oleh guru-guru agama ada solat sunat taubat, silakan beramal, tidak ada masalah. Tetapi tidak menjadi syarat sah taubat, ya, tidak menjadi syarat sah taubat, tidak menjadi syarat wajib tiap-tiap hari kena solat sunat taubat. Kerana rukun taubat tu dia very simple, mudah sangat. Menyesal, tinggalkan maksiat dan berazam untuk tidak mengulangi lagi maksiat.
Ya, itu konsep rukun dia, arkanut taubat. Bila kita kata rukun taubat, dia macam rukun semayang lah. Rukun semayang 13 perkara, kita ada takbiratul ihram, kita ada niat. Ya. Saya semayang tadi, saya terlupa nak kata usalli. Usalli fardhus subhi itu rukun tak? Bukan rukun. Bila bukan rukun, semayang tu sah, tidak ada masalah. Kerana berkata usalli itu tidak termasuk dalam rukun solat. Jadi kalau nak kata, silakan, tidak ada masalah. Ya, kita nak kena faham rukun. Jadi rukun taubat tidak termasuklah dalam rukun taubat itu solat sunat taubat. Jadi Tuan Haji Tukenon tadi dah buat, dah amalkan, silakan. Ya, kerana kita melakukan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sangat bagus untuk diamalkan, dan bila mana ada anda di luar sana, penonton-penonton yang menyaksikan Tanya Ustaz pada pagi ini sentiasa melazimi solat sunat taubat seperti mana yang dilakukan Tuan Haji Tukenon sebentar tadi yang berkongsi kepada kita, maka teruskan sifat murni itu supaya ada kebaikannya. Baik, kita ada pemanggil seterusnya. Tuan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Azrin dan juga Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Dai dan Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Tuan. Ya, baik. Sehat warga saya. Sehat, alhamdulillah. Jadi soalan saya begini Doktor, ya, mengenai taubat. Buat kata Dai tadi kita sebut mengenai taubat ini. Kita semua faham apa maksud taubat. Ni doktor pun dah jelaskan tadi. Jadi soalan saya doktor, kadang-kadang taubat kita ni betul lah kita boleh buat solat sunat taubat buat kita doktor tadi, ya, buat baca Haji Tukenon tadi. Jadi soalan saya, taubat kita ni kadang-kadang bila kita bertaubat dari satu kesalahan dan kesilapan, kita nak taubat ni ada je lah halangan, rintangannya doktor. Kadang-kadang kawan karib kita, berpelekeh kita juga doktor, dia kata dia tu baru ni, nak eloknya dulu bukannya elok pun. Jadi kadang-kadang ada kata kita ni nantilah dulu taubat, dah umur dah lanjut, nanti kamarlah kita taubat. Macam-macam halangan dan rintangan yang kita hadapi untuk mengekalkan taubat itu. Soalan saya doktor, bagaimana cara lah kalau ada kaedah yang terbaik lah doktor, ya, untuk kita mengekalkan taubat kita sentiasa maintain supaya jangan tidak jadi yang dikatakan taubat sambal tempoyak ataupun sambal belacan ni doktor, bila hilang pedas makan pula. Jadi kita itu soalan saya pada pagi ini kepada Dr. dan Dai. Terima kasih banyak Dr. dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas soalannya Tuan Omar, atas soalannya berkenaan dengan bila mana dah bertaubat, tetapi bagaimana nak terus dalam keadaan istiqamah dan baik dalam menjaga taubat tersebut supaya tidak terjerumus kembali kepada melakukan dosa. Jadi dia minta sedikit tips ataupun caranya Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Biasalah halangan tu, ya. Halangan-halangan tu, dan kadang-kadang kita kembali semula melakukan maksiat itu, ya. Apabila kita kembali melakukan maksiat, ia tidak membatalkan taubat kita. Ia tidak membatalkan taubat kita. Misalnya kita mengumpat orang. Ya, tuan-tuan, kita mengumpat orang, popek kata kat orang dan sebagainya, lepas tu I say astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kita rasa menyesal, kita pun meninggalkan perbuatan mengumpat, dan kita berazam untuk tidak mengumpat lagi. Tahanlah 2-3 hari. 2-3 hari tak ada isu apa dan sebagainya. Kita pun alhamdulillah, dia astagfirullah. Lepas 3 hari kan ada isu, kawan kita cucuk sikit dan sebagainya, kita pun mula balik mengumpat. Mula pula. Jadi perbuatan kita mengumpat itu, kita dah taubat dah. Perbuatan kita mula mengumpat semula tidak membatalkan taubat tu. Taubat tu dah selesai dah. Ya, taubat tu dah selesai, sebab taubat tu untuk mengumpat dulu. Sekarang kita mengumpat yang baru. Mengumpat yang baru ni dosa, perlu kepada taubat yang baru. Dia tak kacau dah taubat lama-lama dulu. Maksiat lama-lama, mengumpat lama-lama dulu. Dah, kita dah taubat, settle lebih dah, insya-Allah. Ya? Jadi sebab itu dalam rukun taubat dia tak kata tak boleh buat langsung. Tak boleh buat langsung, ya. Maknanya kita menyesal buat maksiat, kita tinggalkan maksiat tadi yang kita telah buat tu, kita sedang buat, kita tinggalkan, kita berazam tak ulang. Kita buat lagi tak apa, taubat lagi.
Jadi sebab itu masalah kita nak istiqamah dalam taubat ni, suka saya menyebut apa yang disebut oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali dia bagi beberapa keadaan. I'lam anna at-taibina fit taubati ala 4 tabaqatin. Ketahuilah sesungguhnya orang yang bertaubat ni ada 4 peringkat. Kita sebut 1 2 untuk ambil kefahaman. Iaitu peringkat yang pertama, ayatubal 'asi wa yastaqima 'ala at-taubati ila akhir umrihi. Orang buat maksiat ni bertaubat dan dia istiqamah, dia konsisten di atas taubat sampai akhir hayat dia. Yang ni tinggilah ni. Yang ni tinggi Maknanya dulu sekali dia tak semayang tu sampai umur 25 30 dia menyesal. Umur 40 dia menyesal. Kan? Dia terus taubat, dia solat sunat banyak, yang lama-lama tu dia qada balik. Kemudian dia rajin pergi masjid, pergi surau sampai jadi AJK masjid, jadi pengurusi masjid. Dulu tak semayang. Kan? Maknanya sampai akhir hayat dia, umur dia 70 mati, 30 tahun. Istiqamah. Yang ni ini first class lah. Kira dia sekali buat je sampai bila-bila. Sampai bila-bila dia taubat tu. Mana dulu tak semayang, dia taubat. Daripada tak semayang tu dia istiqamah 30 tahun. Kan? Itu tinggi. Yang kedua, peringkat yang kedua, orang yang taubat, dia istiqamah, dia tinggalkan maksiat, tetapi sekali-sekala ada maksiat la an amdin wa tajrid qasdin. Dia buat maksiat tu bukan sengaja, dia memang bukan plan nak buat maksiat, tak ada plan nak buat maksiat, tapi buat juga. Kan? Dulu tak semayang, dah elok semayang, lepas tu rasa malas kot, rasa ada sibuk sikit ke, terlupa nak semayang. Dia bukan plan nak semayang, aku hari ni aku tak mau semayang, aku nak tengok jadi apa. Kod halilintar nak apa dia tak ada. Adalah dia tak mau mengumpat. Tapi duduk sembang kawan, pompang terlepas juga kan. Kan habis sembang, astagfirullahalazim, aku tak mau mengumpat. Kan? Jadi berlaku macam tu. Yang ni peringkat yang kedua, dia panggil adalah dia kesalahan kecil, iaitu Allah Taala sebut alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa al-lamam. Orang yang baik ni dia meninggalkan dosa-dosa besar, Ini surah An-Najmi ayat 32. Surah An-Najmi ayat 32. Dia meninggalkan dosa-dosa besar dan perbuatan keji illa lamam, kecuali lamam. Adalah sikit-sikit. Ini peringkat yang kedua. Okeylah tu. Okeylah tu. Jadi ini keadaan, maknanya balik kepada soalan tadi, dia tak berapa istiqamah, tak apa. Mana kalau first class tu dia istiqamah 100%, itu alhamdulillah lah. Kalau tak boleh pun kita patah balik. Bila buat maksiat, patah balik kepada Allah. Kiranya yang kedua tadi, kalau kita dapat faham, dia istiqamah tetapi kadang-kadang terlepas juga buat. Baik, kita kongsikan 2 dulu. Ada lagi 2 Ustaz nak kongsikan kepada kita, tetapi kita simpan dahulu untuk tatapan semua. Baik, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang masih setia menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru pagi ni. Walaupun ada rancangan nak pergi ke mana-mana, tapi masih tetap setia meluangkan masa pada pagi ni. 2 jam di hadapan Kecil TV, bermula di TV3 dan sambungan 30 minit di TV9 untuk mendapatkan pencerahan dan kefahaman dalam perkara agama, khususnya atas apa yang kita bincangkan berkenaan dengan makanan rohani, tentang taubat dan juga istighfar. Baik, tadi Ustaz kongsikan kepada kita berkenaan dengan 4
peringkat mereka yang bertaubat, tetapi dikongsikan 2 terlebih dahulu, 2 lagi bakal dikongsikan seketika nanti. Bagi anda yang nak dapatkan keseluruhan 4 tersebut, pastikan berada di hadapan KJTV mendengar sehabis baik tentang 4 perkara tersebut supaya tidak ketinggalan. Baik, sidang penonton, bila mana kita berbicara tentang taubat, kalau tadi kita ada sebut berkenaan dengan mereka yang benar-benar berazam untuk bertaubat dan nak tinggalkan perbuatan keji tersebut, tetapi dalam masa yang sama ada juga terbuat kembali dosa, bocor kembali, terbuat dosa balik Ustaz ya. Tapi kalau dalam situasi lain, mungkin ada yang bertanya juga berkenaan dengan mereka yang nak bertaubat, tetapi dalam masa yang sama dalam hati itu ada lagi cita-cita. Cita-citanya kalau ada peluang dia kata nak buat dosa, nak try jugalah. Sebab taubat dia kata ada peluang buat dosa, bercita-cita nak lakukan balik. Macam mana status taubatnya ataupun bagaimana mereka yang seperti ini Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Apabila kita bertaubat tetapi dalam hati sanubari kita tu, hati kita tu ada plan nak buat lagi. Dia ada plan nak buat lagi. Kalau ada peluang nak buat lagi maksiat, maka taubat itu tidak sah atau tidak sempurna. Ya. Taubat itu tidak sah atau tidak sempurna sebab apa? Sebab salah satu rukun taubat ialah berazam untuk tidak mengulangi lagi. Ya. Jadi rukun taubat dia ada 3. Yang pertama menyesal. Yang kedua meninggalkan maksiat. Yang ketiga berazam untuk tidak mengulangi maksiat. Yang ketiga tu Ustaz. Yang ketiga tu. Jadi bila dia bertaubat, aku taubat dah, aku tak buat dah dosa ni. Tapi dalam hati tu masih ada lagi. Maknanya bila dalam hati masih ada lagi rasa nak buat, kalau ada peluang, maknanya dia belum berazam untuk meninggalkan maksiat itu. Maknanya tidak cukup rukun. Apabila tidak cukup rukun taubat, maka taubat itu tidak sah. Tidak sah. Ya. Jadi ramai orang mungkin dia tengok keadaan ya. Pasal apa dia tak buat maksiat? Pasal tak ada peluang. Ya. Pasal apa tak buat tak ada peluang? Dia dah lama tak terima rasuah. Pasal apa tak ada peluang? Tak ada peluang. Orang pun tak bagi. Orang pun tak bagi rasuah, jadi dia pun jadi baik, tak terima rasuah ya. Ya. Tapi kalau ada orang bagi, tengok kiri kanan tak ada orang, ambil je. Maknanya dia plan ada lagi ya. Dia tak mengumpat. Pasal apa? Pasal PKP. Tak tahu nak ngumpat di mana. Tak tahu nak ngumpat siapa. Duduk di rumah seorang-seorang kan. Tak boleh nak mengetih dengan kawan-kawan, nak cerita. Tak ada siapa nak mengumpat kan. Jadi duduk seorang. Jadi dia tak mengumpat. Dulu sebelum PKP dia mengumpat. Sekarang dia tak mengumpat. Jadi adakah dia ada bertaubat? Dia belum bertaubat. Sebab dia mungkin tak menyesal lagi. Atau kalau dia menyesal pun, dia ada plan aku nak mengumpat lagi ni. Nak kata ke orang lagi. Cuma belum ada peluang lagi. Jadi kalaulah kita termasuk dalam golongan nak buat maksiat, kalau ada peluang, maka taubat kita tidak sah atau taubat kita tidak sempurna. Allahu'alam. Betul, kadang-kadang ada juga yang macam itu ya, dia tunggu peluang. Kalau dia kata tak ada peluang, tak ada masa, juga bergantung pada situasi, dia kata dia tak buat dosa. Tetapi kalau ada peluang, ada masa dan juga situasi mengizinkan, maka dia kata ada peluang untuk melakukan dosa. Jadi bercita-cita untuk mengulangi dosa, maka tidak sempurna dan tidak sah taubatnya kerana tidak melengkapi rukun yang 3 di dalam bertaubat, iaitu menyesal, meninggalkan dan berazam tidak akan mengulangi lagi dosa tersebut. Baik, kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya ada 2. Adakah istighfar itu boleh menghapuskan dosa-dosa kita yang kita lakukan, termasuk dosa besar Ustaz? Dan soalan yang kedua, bagaimana seseorang yang sering melazimi istighfar namun dalam masa yang sama masih lagi mengulangi dosa maksiat, apakah nilai istighfarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih kepada sahabat kita Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad memulakan skop perbincangan berkenaan dengan istighfar pada pagi ini. Kalau tadi kita dah bincang berkenaan dengan taubat, sekarang kita masuk pula pada bahagian istighfar. Terima kasih Tuan atas soalan yang ditanyakan. Soalan pertama Ustaz, benar ataupun tidak istighfar menghapuskan dosa?
adakah juga termasuk dosa besar, Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apabila kita istighfar, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Taala boleh ampunkan dosa kita, termasuklah dosa-dosa besar. Ya. Kerana kuasa pengampunan dosa itu terletak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaghfirudz dzunuba illa Allah. Wa man yaghfirudz dzunuba illa Allah. Kaidahnya dalam Al-Quran, wa man yaghfirudz dzunuba illa Allah. Siapakah yang boleh mengampunkan dosa lain daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak ada sesiapa pun yang boleh mengampunkan dosa melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita beristighfar, ya, bila mana kita beristighfar, dia akan boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Cuma tengok keadaanlah. Dosa kita itu dosa kecil ataupun dosa besar. Dosa kita itu sama ada dosa kepada Allah sahaja ataupun ada dosa sesama makhluk. Ya, dia ada beberapa keadaan itu. Kalau dosa kita sekadar dosa kecil, ya, maka amalan-amalan baik akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejahatan-kejahatan, dosa-dosa yang kecil. Maka tuan-tuan, diceritakan dalam riwayat hadis, ada seorang lelaki, dia menyentuh wanita lah, ya, dia menyentuh wanita dan dia tahu perkara itu maksiat. Akhirnya dia pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi dia minta dilaksanakan hukuman, kalau tak silap saya, dilaksanakan hukuman. Maka Rasulullah tanya, tidakkah kamu dah ambil wudu? Dia kata ya. Tidakkah kamu dah solat tadi? Dia kata ya. Maka Rasulullah pun bacakan ayat Quran, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan, kamu ambil wuduk tadi, kamu semayang tadi, menghapuskan dosa-dosa kecil. Bila kita ambil wuduk tu kan, ada dalam hadis, makna dosa-dosa kita berguguran sebagaimana bergugurannya air daripada wajah kita itu, ya. Jadi maknanya kebaikan yang kita lakukan. Jadi di antara kebaikan itu ialah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita astaghfirullah, pejam mata, teringat dosa kita. Astaghfirullah, teringat kalau aku tak taubat kepada Allah, masuk dalam kubur, aku akan dipukul, aku akan diazab, disiksa di neraka dan sebagainya. Astaghfirullah. Jadi bila kita istighfar, insya-Allah, ya, kita akan dapat menjadi sebab untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan soalan yang kedua, Ustaz, bila mana melazimi istighfar tetapi masih lagi berkecimpung ataupun terlibat dalam dunia maksiat, jadi bagaimana istighfarnya tersebut? Baik, saya ingat soalan ni saya nak patah balik, ya, kepada peringkat yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ada 4 peringkat tadi tu. 4 peringkat tadi tu, ya. Iaitu peringkat yang pertama, dia taubat sampai akhir hayat. Itu makam yang tinggi, ya, makam yang tinggi. Dia sekali je, dia taubat sekali, lepas tu dia tak buat dah maksiat tu, ya. Yang kedua, dia taubat tetapi ada sekali-sekala dia tergelincir, lalu dia melakukan maksiat. Yang ni pun insya-Allah orang ni orang yang selamat, ya. Kita biasanya masuk dalam golongan yang kedua, ya, taubat kemudian tergelincir, terlupa, ya, buat maksiat sikit. Maka bila kita sedar, kita pun istighfar, kita bertaubat semula kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Peringkat yang ketiga kata Imamul Ghazali, an yatuba wa yastamirra 'ala al-istiqamati muddatan. Dia bertaubat kemudian dia kekal istiqamah beberapa tempoh. Summa taghlibuhu syahawatu fi ba'd adh-dhunubi. Kemudian syahwat, nafsu syahwat mengalahkan dirinya pada sebahagian dosa, lalu dia melakukan dosa an sidqin wa qasdin wa syahwatin li'ajzi an qahri syahwati. Dia buat tu ada intention, ada niat, ada keinginan kerana dia tidak mampu melawan syahwat dia itu. Ya. Dia tahan dah, dia tak mampu, ya. Ya. Dia istiqamah dah 6 bulan dia tak buat maksiat. Katalah dulu minum arak, 6 bulan dah tak minum arak. Lepas tu dia dihantar ke satu tempat yang
orang minum arak banyak. Orang minum arak banyak. Kawan pun ajak minum arak kan. Dia tahan tak boleh tahan. Terbuat juga. Ya. Begini orang yang macam ni, Imam Ghazali bawa satu ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah, wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhar sayyi'a asallahu an yatuba 'alaihim. Ada satu golongan yang dia buat dosa, dia mengaku dengan dosa dia, bertaubat, tapi khalatu 'amalan salihan wa akhar sayyi'a. Dia campur aduk amalan soleh, ada amalan jahat. Dia dah elok amalan soleh lama dah, dia buat maksiat. Ya, yang ni insya-Allah boleh lagi. Ada keampunan lagi. Cuma masalah dia kalau dia melambat-lambatkan. Dia dah lama dah 6 bulan tak minum arak, lepas tu pergi satu tempat tempat tu orang minum arak banyak, kawan ajak, dia pun tak tahan minum jugalah, minum segelas je kata. Lepas tu terlajak je 2 gelas, sedap pula. Sedap pula kan. Dia pun tak bertaubat, dia melambat-lambatkan. Jadi masalah dia melambat-lambatkan tu. Itu keadaan ya. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan 4 situasi tersebut. Yang pertama, terus menerus selamanya kekal dalam keadaan bertaubat. Yang kedua, kadang-kadang tergelincir daripada landasan taubat tersebut. Yang ketiga, istiqamah, tetapi ada sesetengah masa nafsu lebih hebat mengawal dirinya daripada keimanannya. Dan yang keempat, dia mencampur adukkan. Kadang-kadang dia buat baik, kadang-kadang dia buat jahat, tetapi masih lagi dalam tempoh bertaubat. Itu 4 jenis taubat yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Baik, kita lihat, kita dengarkan ada soalan dari penonton di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puan siapa di sana? Ni saya Supina Yusof dari Tanjung Karang, nak ajukan soalan. Oh, Puan Supina Yusof. Ya, silakan puan. Terima kasih. Ini Ustaz nak tanya kan, kita buat solat taubat, lepas tu beristighfar, boleh tak kita amalkan mandi taubat setiap hari Ustaz? Hari sekali lah. Lepas tu boleh tak kita mohon taubat untuk selain pada ibu bapa, kepada untuk anak-anak dan semua muslimin lah, muslimat kan? Lepas tu kelebihan penghulu istighfar tu, betul ke Ustaz kalau kita baca pagi tu, maknanya kita meninggal satu hari tu, kita tergolong orang yang bertaubat Ustaz? Itu dia soalan saya Ustaz ya. Yang pertama tadi puan, ya. Yang pertama tadi berkenaan dengan melazimi mandi taubat Ustaz? Solat mandi taubat. Mandi taubat ya? Mandi taubat selain daripada solat taubat lah. Baik. Baik, Okay, terima kasih puan atas soalannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. 3 soalan yang kita dapat lihat di situ dapat kita dengar. Yang pertama berkenaan dengan melazimi solat taubat dan juga mandi taubat Ustaz Dan yang kedua berkenaan dengan berdoa minta keampunan untuk orang lain, anak-anak, suami, isteri, ahli keluarga, kawan-kawan dan sama-sama sahabat-sahabat. Dan juga yang ketiga tadi berkenaan dengan bagaimana keadaan penghulu istighfar katanya, Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar, adakah bagus untuk diamalkan, jadi ataupun bagaimana kelebihannya? Silakan Ustaz untuk soalan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan solat sunat taubat boleh dilakukan. Siapa nak buat solat sunat taubat, kalau nak buat hari-hari pun tidak ada masalah maknanya dia sekedar semayang. Maknanya dia solat sunat dan kalau ada pertikaian pun tidak menjadi masalah sebab dia masuk dalam solat sunat mutlak lah. Kalau ada orang pertikaikan, tak ada. Kalau ada dia masuk dalam solat sunat mutlak Satu. Yang keduanya, mandi sunat taubat ni wallahu alam lah. Saya pun tak pernah jumpa lagi lah mandi sunat taubat ni. Maknanya letih lah kalau nak mandi sunat taubat. Tadi baru mengumpat, nak balik rumah apa nak mandi taubat. Habis mandi rambut tak basah lagi kan, keluar pula mengumpat pula, nak balik pula. Allahu akbar.
Jadi seingat saya tidak ada lah dalam syarak ya namanya mandi taubat ya, mandi sunat taubat tu tak apalah. Kalau dia nak mandi, mandilah. Mandi tu makna bersihkan badan ya. Jadi syariat kita, syariat Nabi Muhammad ni dia lebih mudah, dia istighfar, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, kita minta ampun kepada Allah untuk ibu bapa, untuk anak-anak dan orang lain. Maka ini sesuatu yang disyariatkan. Sesuatu yang disyariatkan. Kerana dalam doa yang masyhur yang kita baca, Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wali jami'il muslimin wal muslimat. Apa maksud dia? Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkanlah bagiku. Kita minta untuk diri kita dulu. Wali walidayya, dan ya Allah ampunkanlah untuk kedua ibu bapa aku, ya. Wali jami'il muslimin, dan ampunkanlah bagi sekalian muslimin dan juga muslimat. Maknanya kita minta ampun kepada Allah untuk seseorang. Boleh, tidak ada masalah, ya. Baik, yang ketiganya sayyidul istighfar. Jadi sayyidul istighfar ini sesuatu yang sabit di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bolehlah kita cari tengok ya dalam buku. Ada beberapa rangkap tu, yang paling ringkasnya astagfirullah lah ya, yang tu paling ringkas. Tapi ada satu yang disebut dalam hadis sebagai sayyidul istighfar. Jadi siapa yang boleh baca, boleh hafal, silakan. Kalau tak boleh hafal pun, kita istighfar pun sudah memadai. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan 3 soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita sebentar tadi di talian. Baik, sedang menonton, jangan ke mana-mana. Ada sesuatu lagi yang bakal dikongsikan seketika nanti. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, kita bertemu kembali. Tahniah saya ucapkan kepada semua penonton yang masih setia dan anda yang berada di hadapan kaca TV sekarang. Ya, anda yang berada di hadapan kaca TV, sila cari pensel ataupun pen dan buku nota ataupun kertas untuk dicatat segala apa yang disampaikan oleh Ustaz seketika tadi dan akan datang ini supaya kita dapat jadikan sebagai nota penting untuk perbincangan kita pada hari ini. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk sebarkan kepada sahabat-sahabat anda. Mungkin ada yang tak berkesempatan menyaksikan Tanyalah Ustaz pada pagi ini, boleh kongsi kepada mereka, sahabat-sahabat, ahli keluarga, rakan satu tempat kerja, kongsi. Dan jangan lupa untuk hashtag biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih kepada penonton semua keluarga besar Tanyalah Ustaz. Mari sama-sama kita semarakkan ilmu pada pagi Jumaat yang mulia ini. Baik, kita tinjau soalan di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Pak Suli Romli. Pak Suli, baik, kita lihat apakah soalannya. Assalamualaikum Ustaz, soalan saya dalam situasi COVID-19 dan semua kesukaran yang dihadapi termasuk penyakit kronik juga adakah cukup dengan doa taubat dan istighfar sebagai kunci untuk menyelesaikan di samping berusaha dan berikhtiar agar tidak dihimpit tekanan perasaan yang berterusan? Terima kasih Ustaz, mohon pencerahan. Dan terima kasih juga Pak Suli Romli atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan dalam keadaan stres, dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan banyak masalah yang melanda, adakah cukup taubat, doa dan istighfar sebagai kunci ketenangan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ketenangan ini maknanya kita kena mendampingkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita tengok dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Orang yang berzikir kepada Allah, orang yang ingat kepada Allah, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah taala
la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Diulang banyak kali dalam Al-Quran. La khaufun alaihim, tidak rasa takut kepada mereka dan mereka tidak ada rasa sedih. Di dunia pun mereka tidak takut, di akhirat pun mereka tidak sedih. Ya, mereka tidak bimbang langsung. Ini orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan kehidupan kita ini, kesempitan dan sebagainya, kita berusaha dengan cara dunia, mencari rezeki, mencari pekerjaan, ya, dari sudut ekonomi, ya. Kita nak jaga kesihatan ni, pakai ni pakai ni kan, pakai ni nak jaga ini usaha dunia. Usaha dunia lagi lepas habis majlis ni nak kena basuh tangan sikit, bubuh hand. Ini usaha dunia, ikhtiar, ya. Usahakan cara dunia, cara sebab musabab. Tetapi kita tambah lagi ketenangan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita istighfar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berdoa kepada Allah. Ada satu doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Doa ni penting, ya. Doa ni penting. Saya pun tak baca lagi pagi ni. Pagi ni saya nak baca, ya. Iaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma min abdin, tidak ada seorang hamba pun pagi-pagi dia baca doa ni. Ya. Dia baca 3 kali pagi dan 3 kali petang. Tak banyak, bukan 300 kali. Bukan 30, 3 kali je. Pagi 3 kali, petang 3 kali. Janji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tu, Nabi kata, lam yadurruhu syai'un, tidak ada sesuatu pun boleh bagi mudarat kepada dia. Ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi samping kita usaha jaga ni, pakai ni, ya, kita cari rezeki dan sebagainya, kita baca doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Sekali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. 2 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Mana pagi pas subuh tadi, sekarang pun boleh baca, nak pergi kerja pukul 7.30, pukul 8 boleh baca, petang nanti asar ke maghrib ke boleh baca. Maknanya kita letakkan keyakinan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan makna kita dunia semata-mata. Ni aku dah pakai ni insya-Allah. Bukan insya-Allah. Kalau tak ada Allah Taala, dia tak ada kata insya-Allah, kan. Aku dah pakai benda ni, takkan kena punya Covid ni. Ini makna tidak meletakkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah yang menentukan segala-galanya. Jadi kita usaha cara dunia, tetapi pada masa yang sama kita menyerahkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik pada soalan Pak Su tadi, doa, istighfar, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, sandarkan setiap tindakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kerunsingan, dalam keadaan stres, dalam keadaan banyak cabaran yang sedang dihadapi ketika ini. Pastikan doa, taubat dan istighfar dilazimi, memudahkan mungkin dilapangkan urusan dunia kita. Baik sidang penonton dan Ustaz, mungkin kita biasa mendengar berkenaan dengan bagaimana situasi ketika mana disebutkan di dalam hikayat yang mana menceritakan datang seorang laki-laki bertemu dengan seorang imam yang hebat juga namanya. Biasa kita dengar dan jarang yang tidak kenal dengan satu nama, iaitu Imam Hasan Al-Basri. Bila mana seorang lelaki ini datang bertemu dengan Imam Hasan Al-Basri, lalu ditanya soalan bagaimana untuk memurahkan rezeki dan melapangkan kehidupan, lalu disebut oleh Imam Hasan Al-Basri, maka lazimilah istighfar. Lalu ditanya pula, adakah dengan istighfar dapat memudahkan semua urusan dan dapat menjawab segala pertanyaan yang disoal tadi? Maka Imam Hasan Al-Basri memberikan satu jawapan, yakni dari firman Allah surah Nuh ayat 10 hingga ayat 13. Jadi mungkin kita nak bertanya kepada Ustaz, di samping kita memahami istighfar
istighfar dapat mengampunkan dosa? Atau Ustaz boleh kongsikan kepada kita berkenaan dengan surah Nuh ayat 10 hingga 13 itu, adakah juga ada kelebihan lain pada istighfar selain mengampunkan dosa? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Selain daripada mendapat keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merenung kepada jawapan Imam Al-Hasanul Basri ya. Imam Hasan Basri itu mengambil poin daripada surah Nuh ya. Maknanya untuk murahkan rezeki, untuk kesenangan dan sebagainya, iaitu perkataan Nabi Nuh alaihi salam dalam surah Nuh, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku, yakni Nabi Nuh kata kepada kaum dia, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Allah Tuhan kamu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Baik, itu muka surat sebelah ni. Muka surat sebelah ni. Patah muka surat sebelah ni, kita akan nampak fadilat yang Allah Ta'ala sebutkan, ambil perkataan daripada Nabi Nuh AS. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qad ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Iaitu kelebihan bila kita istighfar, antara yang disebut ni kelebihan dari sudut dunianya, yursilis samaa alaikum midrara. Allah nanti dia jawab tu, bila kamu istighfar, nescaya pasal apa dijawab kepada istighfar, kerana dalam ayat itu dia dibaca dalam keadaan jazam, yursili. Sepatutnya dia baca yursilu, tapi dia baca yursilis sama. Mana kalau kamu istighfar, nanti Allah sebagai balasan Allah, ya, yursilis sama, Allah Ta'ala akan turunkan hujan sebagai sumber ya, ya. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, nanti Allah Ta'ala akan bagi kepadamu amwal, harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannah, Allah Ta'ala jadikan bagi kamu kebun-kebun ya, kebun pokok, buah dan sebagainya. Allah Ta'ala jadikan sungai tempat tu. Jadi kita melihat dari sudut istighfar ini bukan sekadar manfaat akhirat, keampunan dosa, tetapi dengan istighfar juga mendapat manfaat dunia. Wallahu a'lam. Maka dapat dilihat di sini, siapa yang memohon ampun kepada Allah, maka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah suka pada dia, Allah sayang kepada dia, maka tidak asing lagi dia dengan nikmat di atas dunia, maka akan melimpah ruah sampai kepada dia. Yang penting sifat takwa itu mesti ada dalam diri. Baik, kita lihat soalan seterusnya di Facebook Tanya Ustaz dari sahabat kita Laila Rosa. Baik, soalannya, Assalamualaikum, adakah cukup dengan melazimi lidah perbanyakkan istighfar, sentiasa mengamalkan doa Nabi Yunus alaihissalam, sudah cukup dikatakan sebagai makanan rohani kita, agar hati juga tidak mati, apatah lagi jika membiasakan diri dengan zikrullah? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Laila di La Rosa atas soalan yang ditanyakan. Melazimi istighfar dan doa Nabi Yunus alaihissalam, katanya sebentar tadi, katanya sudah cukup untuk menjadi makanan rohani. Silakan Ustaz. Doa Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya. Itu satu yang baik kita amalkan ya. Sesuatu yang baik kita amalkan, tidak ada masalah. Boleh kita amalkan. Cuma dalam melakukan amal ini dia kadang-kadang jemu. Dia bosan, dia cemui. Kan? Macam kita lah makan lauk paling sedap sekalipun, kalau kita makan lauk tu hari-hari, cemui. Kan? Sedap sangat ni paling sedap ni. Kali pertama sedap, kali kedua sedap, kali ke-10 tak sedap dah. Kan? Tak sedap dah. Dia cemui, dia bosan. Maka begitulah hikmah Allah Ta'ala aturkan kepelbagaian ibadat, kepelbagaian zikir. Ya, supaya hati kita ni tidak rasa bosan. Hari ni istighfar, astagfirullahalazim, dah banyak dah istighfar ni. Nak tasbih pula, subhanallah, banyak dah subhanallah, letih dah, cemui dah subhanallah. Kan? Perasaan kita tu, perasaan. Maka
kita tukar sikit, tukar. Jadi kepada yang bertanya tu, elok dah, bagus dah tu. Cuma bila rasa bosan nanti, tukarlah zikir yang lain. Adakah katanya juga dapat mengelakkan hati dari mati dan juga cukup dengan mengamalkan zikrullah? Ya, boleh mengelakkan bila hati kita ni dia akan jadi keras. Kalla barrana ala. Jadi ran dia jadi gelap, jadi hitam. Bila kita buat maksiat, dia jauh daripada rahmat Allah, dia jadi jahat, hati kita tak elok tu. Mana hati kita hati yang mati. Hati kita hati yang tidak elok. Bagaimana nak bagi hati yang elok? Ya. Kalau hati fizikal jagalah ya. Ni hati rohani kita ni, maknanya kita kena isi dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satunya nak bagi hati kita hidup, ya, nak bagi hati kita hidup, perbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dah amal tu silakanlah. Ya. Tapi kadang-kadang mungkin ada setengah orang tu dia susah nak hafal benda-benda lain. Kan? Kepelbagaian tu, misalnya kata istighfar dengan sayyidul istighfar, ya. Susah nak hafal sayyidul istighfar tu, kan? Allahumma anta rabbi la, payah dia kata. Tak apa. Istighfar cukup. Astagfirullah. Dia mudah ya. Ada doa yang panjang, baca doa ni, la ilaha illa anta la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tergeliat lidah dah. Tak apa. La ilaha illallah cukuplah. La ilaha illallah cukuplah. Karena dia kita ambil yang mudah, kan? Faham. Kalau kata nak baca surah Kahfi hari Jumaat, 11 muka surat, Allah. Tak apalah, tak boleh baca 11 muka surat, baca 10 ayat pun cukup. 10 ayat yang pertama, kan? 10 ayat pun berat. Baca 2 ayat pun tak apa. Janji diamalkan. Janji diamal, baca aja. Bila kita buat tu sekadar kemampuan kita, Allah Ta'ala tahu keadaan diri kita. Maka Allah Ta'ala akan nilai usaha kita, perbuatan kita. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan apa yang ditanyakan sebentar tadi tentang melazimi taubat dan juga istighfar dan juga zikrullah yang dapat mengelakkan hati daripada sakit, ataupun yang lebih kronik sekali adalah hati yang mati daripada sudut dalamannya. Baik, kita lihat soalan seterusnya dari Mazni Hasan di Facebook. Baik, katanya, Assalamualaikum Ustaz, istighfar itu ibarat peluntur bagi pakaian. Lagi banyak kotoran, lagi banyaklah peluntur digunakan. Mungkinkah doa-doa kita yang belum dimakbulkan berpunca banyaknya dosa-dosa yang kita belum diampunkan? Ataupun mungkinkah ada sebab-sebab lain yang Allah tangguhkan untuk mengkabulkan doa-doa kita? Baik, terima kasih Puan Mazni Hasan atas soalan yang ditanyakan. Terhijabnya daripada terkabulnya doa adakah disebabkan oleh dosa-dosa yang belum lagi diampunkan? Sedikit pencerahan dari Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala janji untuk mustajabkan doa. Ya, Allah Ta'ala janji, ud'uni astajib lakum. Doalah kepada Allah, nescaya Allah kabulkan. Allah kabulkan ini dalam hadis berdasarkan tiga persepsi, tiga aspek. Iaitu Allah kabulkan, Allah mustajabkan doa sebagaimana yang kita minta. Sebagaimana yang kita minta. Ya, Allah bagi. Ya, dapat sungguh. Yang ni memang nampak mustajab, doa dia memang mustajab, ya. Tapi ada lagi dua keadaan, Allah Ta'ala bagi itu, ya, tak sama sebagaimana kita minta. Kan? Antaranya kita minta tak dapat tu, tapi sampai di akhirat nanti dia punya pahala banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa sekalipun Allah Taala mustajabkan doa. Cuma nak bagi nanti tu bukan berdasarkan kehendak kita. Dia berdasarkan iradat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Allah, hari ni lepas habis rancangan ni 8.30 ni aku nak makan roti canai, ya Allah, kan. Tengok kedai tutup. Allah. Jadi tak mustajab. Doa kita mustajab. Tapi Allah nak bagi tu bukan ikut kehendak kita. Ikut iradat.
iradat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita doalah, doa ya, satu. Yang keduanya, adakah doa kita tak mustajab ni kerana banyak dosa? Ya, mungkin salah satu. Mungkin salah satunya kita banyak dosa, kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wallahu alam. Terhijabnya doa dari dikabulkan, mungkin salah satu sebabnya adalah bila mana kita ini banyak melakukan dosa, hati menjadi hitam, lisan menjadi sukar untuk melafazkan ayat yang mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sidang penonton Keluarga Besar Tanyalah Ustaz, jangan ke mana-mana. Kita berakhir di sini dahulu di TV3 sambungan 30 minit di TV9 meneruskan perbincangan taubat dan istighfar. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah bertemu kembali sambungan 30 minit di TV9 dan pastikan anda masih bersemangat dan ceria dan sepenuh perhatian diberikan untuk kita menyambung perbincangan kita berkenaan dengan makanan rohani, taubat dan istighfar. Banyak tadi kita kongsikan kepada anda supaya anda dapat sesuatu pada pagi ini, dan yang paling penting, catat apa yang Ustaz kongsikan kepada kita supaya dapat kita fahami dengan lebih terperinci tentang apa yang dibincangkan. Mungkin kita mendengar tetapi mungkin sukar untuk mengingat lama, tambatlah ilmu tersebut dengan catatan. Baik, sama-sama kita lihat soalan yang seterusnya. Tanpa buang masa, kita lihat soalan di Facebook. Baik, kita lihat soalan dari sahabat kita Puan Nur Hayati Ismail. Baik, katanya Assalamualaikum, ada 3 soalan di situ. Yang pertama, apakah kesan yang dapat dirasakan pada jiwa dan hati seseorang insan yang bertaubat serta melazimi istighfar perasaan? Yang kedua, apakah terdapat konsep bertaubat dan istighfar beramai-ramai di dalam Islam agar kita semua terhindar dari segala musibah? Dan soalan yang ketiga, apakah kita perlu memaksa diri kita dalam bertaubat dan beristighfar? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih, Kak Yat Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Terima kasih, Kak Yat, atas 3 soalan yang dikongsikan. Yang pertama tentang perasaan, bagaimana bila mana bertaubat dan beristighfar. Soalan yang kedua tentang taubat beramai-ramai, Ustaz, solat sunat taubat secara berjemaah ataupun sebagainya. Dan yang ketiga tadi, perlu ataupun tidak kita paksa diri kita untuk melazimi taubat dan istighfar. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim ya. Perasaan kita ya, benda ni dia perlu kepada pengalaman diri sendiri. Misalnya kita nak tahu makanan tu sedap ke tak sedap ya. Orang duk bagi review makanan ni sedap, makan ni macam-macam. Kita tak akan dapat rasa kesedapan makanan itu melainkan selepas kita cicah sikit, kita rasa sikit, baru kita tahu sedap ke tak sedap ya. Begitulah ya, kita duk cerita ya, dengan zikir ni hati jadi tenang. Ia sekadar teori semata-mata ya. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak rasa sendiri ketenangan hati kita apabila kita berzikir, apabila kita beristighfar, maka kita kena amalkan sendiri. Kita kena amalkan sendiri. Barulah kita akan dapat tahu bagaimana ketenangan itu, sekadar mana ketenangan itu ya. Jadi jawapan dia dalam Al-Quran, Allah berjanji ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, termasuklah istighfar ini ya. Kerana zikir kepada Allah ini dia apa yang berkait ya, berkait disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Quran, itu zikir kepada Allah. Kita bersedekah, itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada orang bila dia dapat memberi itu dia rasa seronok. Dia penat, dia buat bantuan, misi bantuan penat dan sebagainya, tapi dia rasa kepuasan dalam diri dia.
Begitu ya bila kita sebut nama Allah, kita astaghfirullah, kita alhamdulillah, paling kurang kita Allah, Allah, kita rasa ya. Ini perlu kepada pengalaman diri sendiri. InsyaAllah teorinya janji daripada Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Cubalah amalkan ya. Yang kedua, taubat beramai-ramai. Beramai-ramai ya. Ini masuk dalam perbahasan di kalangan para ulama, kita zikir secara berjamaah. Ya, kita zikir secara berjamaah. Ada ulama bersetuju, ada ulama tidak bersetuju. Maksudnya ada ulama menyatakan harus kita zikir secara berjamaah, ada ulama tidak bersetuju, ya, menyatakan tidak harus zikir secara berjamaah. Di tempat kita ini, kita ulama-ulama kita dari dulu, ya, majoriti ulama kita dari dulu memilih pendapat bahawa harus untuk zikir secara berjamaah. Jadi sebab itu kita amalkanlah lepas sembahyang, kita berzikir secara berjamaah sampailah tu imam baca doa. Kerana apa? Kerana benda ni khilaf ya, beza di kalangan para ulama, maka ulama kita memilih pandangan bahawa harus. Jadi kalau ada orang kata tidak harus, ya betul ada ulama kata, tapi tidak perlu diingkari. Ya, benda yang khilaf di kalangan para ulama. Jadi jawapan saya, boleh kita zikir secara berjamaah, istighfar secara berjamaah dan sebagainya. Cuma amalan-amalan ni janganlah tunggu bila berjamaah saja. Kan? Solat duha. Hari ini ada kuliah duha, kita nak sebelum kuliah kita nak solat duha ya. Kuliah tu 3 bulan sekali. 3 bulan sekali lah. 3 bulan sekali lah solat duha kan. Jadi rugilah. Jadi kita ambil amalan berjamaah tu sebagai motivasi. Macam kita buat qiyamul lail. Masjid kita akan buat qiyamul lail sebulan sekali. Kita datanglah ke masjid semayang dengan imam yang suaranya sedap dan sebagainya, pukul 3 semayang kan. Adakah cukup? Tak, yang tu motivasi saja. Malam besok buat sendirilah kat rumah. Kan, buat sendiri daripada kat masjid tu pukul 3, buat sendiri kat rumah pukul 4. 2-3 hari pukul 4, lepas tu jadi pukul 5, lepas tu 5.30, sekarang subuh pula lewat kan, pukul 6 baru nak sembahyang tahajud. Tak apalah. Jadi dapat tahan 2 minggu. 2 minggu lagi tu tak sembahyang tahajud dah. 2 minggu lagi tu buat pula berjamaah. Dia rasa semangat balik. Ya. Jadi kita jadikan dia sebagai pemangkin, sebagai katalis untuk kita terus melakukan amalan. Wallahu a'lam. Dan yang ketiga Ustaz, perlu ataupun tidak kita paksa diri kita untuk kita ni melaksanakan ya taubat dan tuan-tuan, istighfar. kita perlu paksa. Sebab kalau kita tak paksa, kita tak buat, kita melambat-lambatkan, ya, kita melambat-lambatkan, ya, tak apalah, tunggulah aku tua sikit lagi kan. Sekarang umur kita 40, ya, contoh kan, jomlah kita pergi semayang berjamaah, jomlah kita dah umur 40 ni tak semayang, tunggulah umur 50. Kita boleh jaminkah umur kita sampai 50 tahun? Kan? Hari ni orang ajak kita taubat, kita ajak semayang dan sebagainya, kita kata tunggu lagi 10 tahun, tiba-tiba minggu depan kita mati. Allah. Ya. Jadi kita dalam keadaan bahaya ni, dalam keadaan bahaya. Maka sebab itu jangan menangguhkan, jangan taswif. Jangan menangguh-nangguhkan. Karena bila kita menangguh-nangguhkan sampai ajal kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau engkau boleh tangguhkan sikit ajalku, panjangkan sikit, aku akan bersedekah dan sebagainya kan. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluh, Allah taala tidak akan tangguhkan. Jadi kena paksa diri kita untuk istighfar, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, pencerahan yang mantap tentang 3 jawapan untuk 3 persoalan yang ditanyakan oleh sahabat kita sebentar tadi, yang mana boleh kita dapat sesuatu tentang paksa diri dalam melaksanakan kebaikan dan lazimi taubat dan istighfar. Moga dapat merasakan keindahan dan kelebihan melaksanakan ibadat tersebut. Baik sedang penonton, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
kembali ke meja perbincangan kita pada pagi ini untuk sama-sama kita meneruskan perbincangan kita tentang taubat dan istighfar. Dan ada ya penonton kita yang tidak sedar pada hari ini kita berada dalam hari Jumaat penghulu pada segala hari, rasa macam baru je. Sampai Jumaat yang lepas dah sampai pula pada Jumaat minggu ini. Dan bila sebut tentang hari Jumaat istimewa penghulu pada segala hari, ada di antara kita yang selalu melazimi dan juga memperbanyakkan amal ibadat serta istighfar pada hari Jumaat. Dan kita nak masukkan dalam soalan kita dan pertanyaan untuk ahli panel bintang ilmuwan kita. Ustaz, ada ataupun tidak terdapat hadis yang menyebut tentang hadis ataupun dalil lain yang menyebutkan berkenaan dengan kelebihan beristighfar pada hari Jumaat? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quranul Karim tidak ada disebutkan secara khusus, ya, tidak ada disebut secara khusus berkait dengan hari Jumaat, ya, tidak ada disebutkan. Adapun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umumnya amalan-amalan yang baik ini digandakan pahalanya kerana kelebihan tempat dan kelebihan masa. Ya, kaedahnya begitulah. Maknanya kalau kita berada di tempat yang baik, kita solat sunat 2 rakaat, ya, di Masjidil Haram sebagai contoh tempat yang mulia, pahalanya digandakan berbanding tempat yang lain, ya. Maka kalau kita melakukan amal, ya, pada bulan Ramadan, pahalanya digandakan berbanding bulan yang lain. Kerana apa? Kerana kelebihan masa. Dan pada hari Jumaat ini disebut sebagai hari yang baik, hari yang penghulu segala hari, Sayyidul Ayyam, ya. Maka kebiasaannya digandakan pahala itu dengan apa-apa amalan baik yang kita lakukan. Adapun hadis secara khusus, ya, ada hadis kelebihan istighfar pada hari Jumaat? Jawapan saya wallahu alam, tidak terlintas dalam fikiran saya hadis yang sebegitu. Mungkin ada, mungkin tidak ada, wallahu alam. Baik, terima kasih Ustaz pencerahan dan juga mungkin ada kelebihan pada sudut masa dan situasi istighfar dan bertaubat. Yang penting kita melazimi dan laksanakan sehabis baik supaya ada kelebihannya. Baik, soalan seterusnya di Facebook, tanyalah Ustaz dari sahabat kita Puan Masrifah Nur Jamain. Baik, Assalamualaikum Ustaz, adakah lafaz istighfar yang diulang berkali-kali dengan penuh keinsafan merupakan pintu kepada taubat? Adakah istighfar dan taubat perlu setiap hari sebagai makanan rohani dan sebagai tanda kita tidak putus asa terhadap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih Puan Masrifah Nur Jamaah atas soalan yang ditanyakan. Katanya berulang kali setiap hari merupakan pintu kepada taubat. Silakan Ustaz. Baik, ya, sesuatu yang perlu kita lakukan ialah kita perlu sentiasa istighfar. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi istighfar setiap hari 70 marratan, 70 kali ataupun 100 kali. Ada 2 riwayat. Jadi kemusykilan kepada kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berdosa, tidak melakukan maksiat. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar sehari 70 hingga 100 kali? Ya, baik. Jadi sini kita mengambil pengajaran, ya. Kita mengambil pengajaran daripada hadis ni. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak berdosa itu pun istighfar sehari 70 hingga 100 kali, maka bagaimana keadaan kita? Kita ambil pengajaran tu, ya. Adakah patut kita istighfar kurang daripada Nabi 70 kali ataupun kita istighfar lebih banyak daripada Nabi? Nabi tak ada dosa. Nabi tak ada dosa. Maka bila kita faham keadaan itu, kita ni banyak dosa, banyak maksiat, Nabi tak ada dosa tapi istighfar 70 kali, kita yang banyak dosa ni patut istighfar lebih banyak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang pun 70 kalilah sama dengan Nabi. Tapi lebih baik kita memperbanyakkan kerana kita nak kuatkan hati kita, kita nak hidupkan hati kita nak dekat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita nak isi masa dengan amalan-amalan soleh. Jadi
ia satu perkara yang baik. Kita nak buka pintu taubat itu kerana nak jadi hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu pembukanya, kuncinya, pintunya adalah melazimi istighfar. Wallahu alam. Dan Ustaz, saya terfikir bila mana kita selesai melaksanakan solat, kita dah laksanakan satu perkara ibadat yang sangat dituntut, melaksanakan solat fardu ataupun solat sunat, kita dianjurkan untuk beristighfar setelah selesai. Jadi mungkin ada sesuatu di situ Ustaz, sebab setelah solat melakukan perkara baik tetapi tetap istighfar kepada Allah. Mungkin Ustaz ada sesuatu nak dikongsikan? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Thauban, kalau tak salah, Thauban radhiyallahu anhu menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara salasan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila habis sembahyang, bagi salam habis sembahyang, Nabi beristighfar salasan sebanyak 3 kali. Jadi istighfar selepas daripada salat itu adalah suatu anjuran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beristighfar. Apa konsepnya, falsafahnya? Kemungkinan selama ni kita faham kalau buat dosa kita istighfar. Sekarang kita baru sudah sembahyang. Apa masalahnya? Kenapa kita nak beristighfar? Maka konsepnya, salah satu yang kita boleh faham, konsepnya ialah kemungkinan semasa kita solat tadi ada kekurangan-kekurangan. Ada kekurangan-kekurangan, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kekurangan semasa solat tadi tidak khusyuk. Ya, semasa solat tak khusyuk, tak teringat langsung, ikut tu imam je. Kan? Ikut tu imam je. Jadi tak khusyuk, ya, tak khusyuk, ya. Kalau nak tahu khusyuk tak khusyuk ni, kalau semayang yang baca kuat subuh, maghrib, isyak tu, cuba tanya tengok makmum. Tu imam baca surah apa tadi? Asalnya qul huwallahu ka idza ja, yang tu. Kan? Tu imam baca wal asri dia tak ingat, tu imam baca wadduha tak ingat, kan? Tak ingat langsung, kan? Itu tanda awak ni khusyuk ke tak khusyuk, ya. Last sekali kita tanya tu imam lah. Tu imam baca surah apa? Tu imam kata, saya pun tak ingat baca surah apa. Tu imam khusyuk ke tak khusyuk, ya. Itu salah satu tanda lah, ya. Jadi barangkali kita tak khusyuk, maka kita istighfar kepada Allah. Itu konsep kenapa kita istighfar selepas kita buat baik. Sama juga kita lepas kita sedekah. Kita bagi sedekah. Sedekah, ya. Buat baik tak? Buat baik. Baik. Kita pun istighfar. Pasal apa kita istighfar sedangkan kita bagi sedekah? Konsepnya kita beristighfar, mohon ampun pada Allah kerana kita bimbang masa kita bagi sedekah itu kita tidak ikhlas. Betul. Tidak ikhlas. Bukan masalah sedekah tu, masalah kita tidak ikhlas. Ya Allah, kalau aku bagi tak ikhlas, kalau aku bagi tadi nak menunjuk kepada orang, aku minta ampun. Ya, jadi itu kita istighfar. Yang keduanya, adakah istighfar ini 3 kali je lepas sembahyang, tak boleh lebih? Pasal dalam hadis kata istighfar salasan, Nabi istighfar 3 kali. Saya melihat hadis ni hikayatu fi'lin. Hadis maknanya sahabat cerita perbuatan Nabi. Tetapi tidaklah Nabi larang kalau nak istighfar lebih pada 3 kali. Ya, maknanya kita lepas sembahyang tak ada kerja apa, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Nak istighfar rasa nak lebih banyak sikit kot. Kan? Tak kalut nak pergi mana, kan? Nak 70 kali terus. Nak 70 kali terus. Astagfirullahalazim, astagfirullah. Jadi bagi saya mengambil pandangan ulama yang luas, ya. Maknanya ia satu keharusan. Kerana Nabi tidak menghadkan. Nabi tak kata atau sahabat kata Nabi istighfar 3 kali, jangan lebih daripada 3 kali. Nabi tak kata. Kan? Nabi pun tak kata kamu lepas sembahyang istighfar 3 kali jangan lebih, ya. Nabi tak kata apa. Jadi sahabat tu cerita Nabi lepas sembahyang istighfar 3 kali. Boleh jadi masalah Nabi istighfar lebih banyak. Sebab sahabat tu cerita masa dia tengok Nabi sembahyang. Dan dia pun bukan jemaah tiap-tiap waktu dengan Nabi. Kan? Bukan jemaah tiap-tiap waktu dengan Nabi. Akal yang sihat fikir. Kan? Tak ada sahabat. Payahlah kita kata sahabat jemaah tiap-tiap waktu, sebab sahabat ni nak pergi tempat lain, nak pergi kerja, nak pergi berniaga, kan? Jadi itu keadaannya.
Jadi pendapat ulama yang luas yang meraihkan perbezaan ialah nak istighfar 3 kali lepas sembahyang boleh, lebih pun tidak apa. Wallah. Nak 3 kali boleh, nak lebih pun tak apa, nak banyak pun lagilah dianjurkan supaya kita dapat sesuatu. Baik sedang penonton, bila mana menyebut tentang taubat dan istighfar, banyak yang kita dapat pada hari ini, dan yang paling penting bila mana kita mendengar pada hari ini, jangan hanya mendengar, jangan hanya mencatat, jangan hanya menyebarkan, tetapi terus bertindak melaksana apa yang diperdengarkan. Jadi sebagai kesimpulan ataupun pelan tindakan kita pada pagi ini Ustaz, jadi sama-sama kita dengarkan untuk penutupnya dan doa ringkas seketika itu Ustaz. Silakan untuk kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga kita rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini kita perlu istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita istighfar, Allah Subhanahu wa taala janji Allah taala tidak mengazab. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah taala tidak akan azab mereka hal keadaan mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan nak selamat istighfar, satu. Yang keduanya, janganlah israr, berkekalan di dalam dosa, ya, jangan berkekalan di dalam dosa. Kalau kita berkekalan dalam dosa, yang ni yang jadi masalah. Maka dalam satu riwayat disebutkan ma asarra man istaghfara walau ada fil yaumi 70 marratan. Tidaklah berkekalan dalam dosa tu, dalam maksiat, orang yang istighfar. Siapa istighfar dia tidak berkekalan, ya. Walaupun dia buat dosa tu 70 kali sehari. 70 kali sehari, tapi dia sentiasa istighfar. Maka kita kena iring maksiat kita, ya, dengan kebaikan. Maksiat kebaikan, maksiat kebaikan. Nanti Allah Taala akan timbang, tengoklah keadaan kita itu, ya. Dan syaitan usaha merosakkan kita. Maka kita perlu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Dan sila tutup dengan doa Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sedang penonton, barang siapa yang melihat dirinya tidak merasakan lapang jiwanya dan tidak merasa kemanisan iman, juga tidak mendapat cahaya dalam kehidupan, perbanyakkan taubat dan lazimi istighfar. Mudah-mudahan dapat sesuatu. Dan sedang penonton, jangan lupa esok bersama dengan moderator Da'i Anas dengan ahli panel bintang ilmuwan Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud dengan topik ujian online. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Berjumpa lagi, teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.